Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan boundary layer, tetapi penyelesaian yang ingin kita selesaikan pada hari ini lebih kepada percampuran di antara lamina dan turbulent. So, apa yang dimaksudkan dengan percampuran antara lamina dan turbulent? Ia membawa maksud sekiranya kita ada skipping plat rata atau flat plate, seperti ini. So, kita ada flat plate di sini dan free stream velocity mengalir di atas flat plate ini dan menghasilkan boundary layer. Tetapi boundary layer yang terhasil di sini adalah sebahagian adalah lamina boundary layer dan sebahagian lagi adalah turbulent boundary layer. Sekiranya perkara ini berlaku, kita perlu menyelesaikan dengan mengambil kira kedua-dua kesan, iaitu kita kena mengambil kira kesan lamina boundary layer dan juga kesan turbulent boundary layer. Sebelum ini, penyelesaian yang kita bincangkan ialah kita beranggapan bahawa boundary layer yang terhasil di atas flat plate adalah 100% lamina atau 100% turbulent. Setengah buku teks akan menggunakan term sebagai fully lamina boundary layer dan fully turbulent boundary layer. Okey, so kemudian apa yang kita yang perlu faham ialah basic idenya ialah dengan anggapan bahawa kita mempunyai lamina boundary layer di sini. Kemudian bermula daripada titik ini, bermula daripada sempadan ini, turbulent boundary layer terhasil. Okay. Oleh itu, basic calculationnya ialah oleh kerana kawasan ini adalah kawasan lamina boundary layer, oleh itu pengiraan di sini mungkin kita boleh gunakan pengiraan fully lamina boundary layer. Okay. So kemudian untuk turbulent boundary layer, yang bermula daripada kawasan ini hingga kawasan ini, kita dapati bahawa kita tidak boleh menggunakan pengiraan fully turbulent boundary layer dengan sewenang-wenangnya. Kerana apa? Kerana pada titik ini, kita dapati bahawa turbulent boundary layer tidak bermula pada kedudukan kosong. Maksudnya ia bermula pada satu ketinggian. Ini ketinggian dia. Okey. Jadi sekiranya kita perlu untuk mengira turbulent boundary layer dengan menggunakan idea fully turbulent boundary layer, kita perlu mengira dari titik kosong. So, jadi macam mana untuk kita dapatkan titik kosong? Kita akan buat di sini. Okay, saya padam. Kita perlu daripada titik ini, kita perlu untuk membuat unjuran. Maksudnya kita buat imaginary line untuk kita mengenal pasti pada titik yang manakah ataupun pada point mana, pada starting point yang mana turbulent boundary layer ini mula bertindak. Okay. So setelah kita dapat titik itu, barulah kita boleh membuat pengiraan yang baharu, iaitu kita beranggapan bahawa seolah-olah kita ada plate yang baharu di sini dan kita beranggapan bahawa fully turbulent boundary layer bermula daripada titik ini sehinggalah titik ini. Kerana apa kita perlu membuat mekanisme ini? Kerana kalau kita lihat pengiraan yang kita buat, sama ada pengiraan delta star, pengiraan theta atau pengiraan tau dan sebagainya, jika kita membuat dalam bentuk kameran, kita akan bermula dengan limit kosong. So jadi limit kosong di sini membawa maksud rumus matematik tersebut dibuat ataupun dia adalah berasal daripada takrifan bahawa ia bermula daripada titik origin, iaitu pada permulaan
flat plate. Oleh itu, sekiranya kita ingin mengira turbulent boundary layer yang berada di sini, kita perlu rearrange sedikit formation boundary layer yang kita ada supaya diagram yang kita dapat akan tetap bermula pada origin point di sini. Ini bermakna jarak flat plate ini kita perlu ubah suai. Jadi contohnya kalau jarak ini adalah 10 dan total jarak ini ialah okey, kalau katakan total plate adalah 100, oleh itu jarak plate yang baharu di sini ialah 100 tolak 10 iaitu 90. Okay, ini yang saya harap pelajar dapat faham kenapa kita perlu untuk membuat mekanisme ini. Kerana di dalam equation yang kita ada, kita akan bermula dengan limit kosong. Okay. So, walaupun saya menerangkan sebegitu, saya harap pelajar tidak mengambil jalan mudah untuk menukar limit kameran, mungkin menukar limit kameran daripada 0 hingga 100 kepada 10 hingga 100. Ia tidak akan membantu pelajar untuk mendapat jawapan yang betul. Kerana banyak lagi pengiraan di belakang sana, kita menggunakan idea bermula daripada titik origin, daripada 0, 0. Okay, yang ini saya harap pelajar faham basic idea untuk pengiraan boundary layer yang melibatkan pencampuran antara laminar boundary layer dan turbulent boundary layer. Oleh itu, di antara laminar boundary layer dan turbulent boundary layer, kita perlu untuk mencari apakah titik persamaan ataupun untuk mencari similarity di antara kedua-dua boundary layer ini. Kerana titik persamaan ini diperlukan supaya kita boleh membuat equation. Okay, jadi apa yang perlu kita faham ialah pada titik ini kita dapati bahawa pada titik ini kita dapati bahawa ketinggian ini dikongsi oleh dua keadaan. Maksudnya, laminar boundary layer juga mempunyai ketinggian seperti ini dan turbulent boundary layer juga mempunyai ketinggian seperti ini. Okay. Itu pertama. Kemudian, kita cuba untuk dapatkan apakah Reynolds number yang berlaku pada titik persamaan tersebut. Oleh kerana titik ini merupakan turning point, maksudnya titik perubahan daripada laminar kepada turbulent, kita bolehlah panggil titik ini sebagai critical point. Okay, kerana ia berubah, daripada laminar kepada turbulent. So apabila critical point membawa maksud Reynolds number di sini, Reynolds number di sini adalah Reynolds number critical. Setengah buku dia menggunakan Reynolds number transition, iaitu Reynolds number berubah untuk laminar boundary layer kepada turbulent boundary layer. Jadi apakah nilai Reynolds number critical? Saya telah beritahu dalam kuliah yang terdahulu, nilai Reynolds number critical secara general bolehlah kita ambil sebagai 5 darab 10 kuasa 5. So pastikan anda ingat bahawa Reynolds number adalah dimensionless, tidak mempunyai sebarang unit. Oleh itu, diharapkan di sini pelajar dapat alert bahawa titik persamaannya adalah di sini. So Reynolds number dia adalah Reynolds number critical 5 darab 10 kuasa 5. So kita berbalik kepada ketinggian ini. Oleh kerana ketinggian ini merupakan ketebalan boundary layer, oleh itu ketebalan ini kita boleh nyatakan sebagai delta. Kerana delta adalah boundary layer thickness. Okay. Sila ambil perhatian bahawa boundary layer thickness tidak semestinya kita ukur pada hujung plate. Kita boleh mengukur pada mana-mana titik di atas plate. So maksudnya kalau kita ada plate di sini dan kita ada boundary layer, so kalau kita ukur di sini, kita mendapatlah boundary layer thickness pada kedudukan tersebut
Di sini juga ada boundary layer thickness dan di hujung plate juga ada boundary layer thickness. Pada kuliah yang terdahulu, saya telah tunjukkan bagaimana kita untuk mengira boundary layer thickness pada mana-mana kedudukan di atas plate. Okey, so diringkaskan cerita di sini, apa yang awak perlu faham ialah ketinggian ini mestilah delta. Dan kedudukan ini berlaku pada Raynaud critical. Awak boleh ambil nilai Raynaud critical sebagai 5/10⁵. Okey, kita cuba melihat penyelesaian masalah ini dengan nombor supaya kita kata kita lebih jelas, kerana saya harap pelajar telah faham pengiraan laminar boundary layer dan juga turbulent boundary layer, kerana pengiraan ini hanya melibatkan aplikasi kedua-dua masalah tersebut. Saya ambil contoh daripada buku teks, awak boleh refer untuk di dalam buku teks. Okay. Estimate the boundary layer thickness at the end of a 4 meter long flat surface if the air free stream velocity is 5 meter per second. Predict the drag force if the surface is 5 meter wide. A. Neglect the laminar boundary layer. And B, account the laminar boundary layer using Raynaud critical, which is 5 times 10 to the by the power of 5. In this case, the velocity profile for laminar and turbulent boundary layer is not mentioned. To simplify this calculation, we could take Blasius exact solution as representative for laminar boundary layer and 1/7 power law as representative for turbulent boundary layer. Okay, di sini saya ingin ingatkan, okay, selalunya sekiranya tidak diberi apa-apa maklumat berkenaan dengan velocity profile, kita selalunya boleh mengambil Blasius exact solution sebagai representative untuk laminar boundary layer, dan untuk turbulent boundary layer kita akan ambil 1/7 power law. So apakah 1/7 power law? So 1/7 power law adalah, kita ketahui bahawa power law form iaitu U over capital U sama dengan Y per delta kuasa 1/n, dan nilai N berubah mengikut range Raynaud number. Okay. Tetapi sekiranya tidak diberi apa-apa informasi, selalunya bolehlah kita beranggapan bahawa nilai N sebenarnya sama dengan 7. Memadai untuk kita mengira, menganggap bahawa turbulent boundary layers velocity profile adalah U over U equal Y per delta kuasa 1/7. So ini adalah representative velocity profile untuk turbulent boundary layer. Okey, kita cuba selesaikan masalah ini. Pertama, neglect the laminar boundary layer. So maksud neglect the laminar boundary layer, kita beranggapan bahawa keseluruhan yang berlaku adalah turbulent. Jadi untuk memastikan bahawa ia adalah turbulent, kita kena mengira apakah Raynaud number yang berlaku pada hujung plate. Okay, Raynaud number at the edge of the plate. So maksudnya kita tahu kita ada plate di sini dan kita mengira Raynaud number pada hujung plate. So kita menggunakan nilai X sama dengan 4 meter dan kita masukkan nilai mu ataupun nilai nu, dan kita boleh dapat ia sama dengan 1.25/10⁻⁶. So nilai ini lebih besar daripada 5/10⁵. Oleh itu kita beranggapan bahawa fully turbulent boundary layer is occurred. So kemudian kita mengira boundary layer thickness. Oleh kerana kita beranggapan bahawa velocity profile untuk permasalahan ini ialah U over U Y per delta kuasa 1/7. Oleh itu kita boleh mengira nilai delta sebagai 0.38x over Raynaud number by
dengan kuasa 1/5. So dari mana kita dapat rumus ini? So saya harap pelajar boleh melihat nota yang terdahulu, kerana di dalam nota yang terdahulu kita membuat pengiraan untuk U over U Y per delta kuasa 1/7. Kita dapat delta sama dengan 0.38x per real note number kuasa 1/5. Kita masukkan nilai real note number. So ketika kita masukkan nilai real note number di sini, kita beranggapan bahawa real note number sama dengan rho U X over mu. So kita masuklah nilai X di sini sebagai 4 meter. So jadi kita boleh dapat nilai untuk delta sama dengan, so X di sini juga adalah 4 meter. Jadi delta sama dengan 0.0917 meter. Kemudian kita boleh mengira drag force. Okay, sekali lagi kita menggunakan rumus yang telah kita kira daripada kuliah yang lepas. FD sama dengan CD 1/2 rho AU kuasa 2, dan kita boleh dapat nilai drag force sama dengan 1.28 Newton. So nilai CD di sini kita boleh mengira dengan menggunakan rumus ini, iaitu 0.073 per real note kuasa 1/5. So nilai CD di sini kita telah kira pada pengiraan yang lepas. Dan seterusnya kita cuba mengira boundary layer thickness dan juga drag force sekiranya lamina boundary layer is accounted. Maksudnya kita cuba mengira secara detail dengan mengambil kira bahawa lamina boundary layer mungkin sebenarnya akan memberi efek. Jadi pertama sekali yang kita buat, kita kena tentukan berapa panjang kawasan yang mengalami lamina boundary layer. Okay, bagaimana untuk mengira perkara ini? Seperti yang saya terangkan tadi, kita beranggapan bahawa lamina boundary layer berlaku dan kemudian turbulent boundary layer berlaku. Oleh itu, titik persamaan fenomena ini adalah berlaku pada real note critical. Oleh itu, kita boleh membuat pengiraan berdasarkan real note critical, kerana real note number mempunyai rumus rho U X over mu. Sekiranya nilai real note number ini kita ketahui, iaitu real note number ini adalah real note number critical, membawa maksud kita boleh tahu apakah nilai X. So jadi kita mengira real note critical sama dengan 5/10⁻5 sama juga dengan rho U X over mu, dan kita dapati bahawa nilai X sama juga dengan 1.6 meter. Jadi kalau kita bandingkan panjang plate yang mempunyai lamina boundary layer, kita dapati bahawa ia berlaku pada sepanjang 1.6 meter. Oleh kerana total plate adalah 4 meter, oleh itu kawasan yang berlaku turbulent hanya 2.4 meter. Oleh itu, jika kita melihat nombor ini, kita dapati bahawa lamina boundary layer mencakupi kawasan seluas 40%. Oleh itu, adalah tidak wajar bagi kita untuk mengabaikan kesan lamina boundary layer. So sekiranya anda mengira dan anda dapati bahawa kawasan lamina boundary layer kurang daripada 10 atau 5%, so bolehlah untuk kita membuat andaian bahawa kesan lamina boundary layer tidak begitu ketara. Oleh itu, pada ketika itu, sekiranya lamina boundary layer itu kurang daripada 10%, bolehlah kita beranggapan bahawa calculation ataupun pengiraan boleh dibuat dengan menggunakan idea fully turbulent boundary layer. Okey, seterusnya. First, we need to determine the thickness of the boundary layer at the end of lamina boundary layer. So, ini yang saya katakan di mana kita perlu membuat analisa pada titik persamaan. Kita ada lamina di sini dan kita ada turbulent. Pada titik ini adalah real note critical. Oleh itu,
kita telah mengetahui bahawa Raynaud critical adalah 5/10^5. Oleh itu, kita perlu mengira ketinggian ini. So, bagaimana untuk mengira ketinggian delta tersebut? So, kita tahu bahawa ketinggian ini adalah boundary layer thickness untuk lamina boundary layer. Oleh itu, memadai untuk kita mengira nilai delta dengan menggunakan rumus daripada Blasius. Kerana di dalam keadaan ini, lamina boundary layer tidak diberi velocity profile. Oleh itu, kita boleh terus menggunakan rumus daripada Blasius exact solution. Sekiranya di dalam soalan dinyatakan lamina boundary layer tersebut mempunyai velocity profile sinusoidal. Oleh itu, awak kena menggunakan rumus yang dikira berdasarkan velocity profile sinusoidal. Diketahui bahawa Blasius exact solution delta adalah sama 5x over square root Raynaud. Kita masukkan nilai. So di sini kita masukkan nilai x di sini sama dengan 1.6 meter, iaitu jarak di mana boundary layer maksimum lamina boundary layer terhasil. Dan di dalam Raynaud number ini juga kita masukkan nilai x sama dengan 1.6 meter. Dan sekiranya pengiraan dibuat, kita dapati bahawa ia nilai delta ialah 0.0113 meter. So kemudian apa yang kita buat? Berdasarkan ketinggian ini, oleh kerana kita faham bahawa ketinggian tersebut dikongsi oleh dua keadaan. Ketinggian ini adalah boundary layer thickness untuk lamina dan dalam masa yang sama boundary layer thickness untuk turbulent pada certain value of x. Kerana apa? Kita cakap turbulent boundary layer itu ketebalannya adalah pada certain value of x kerana titik ini tidak bermula pada origin. So jadi kita boleh mengira di manakah origin untuk turbulent dengan menggunakan rumus untuk delta turbulent. Kerana apa? Kita beranggapan bahawa ketinggian ini ialah ketinggian pada turbulent pada waktu ini. Oleh itu, rumus yang kita gunakan adalah rumus turbulent boundary layer thickness. Oleh kerana velocity profile untuk turbulent boundary layer thickness tidak diberikan, kita beranggapan bahawa 1/7 power law adalah representative. Oleh itu, kita gunakan rumus delta sama dengan 0.38x per Raynaud number kuasa 1/5. So, kita masukkan delta ini dengan nilai yang ini. So, maknanya kita ada 0.0113 sama dengan 0.38x dan Raynaud number 1/5. Okay, di dalam pengiraan ini pastikan awak expand value of Raynaud number kerana Raynaud number adalah sama dengan rho ux over mu. So maknanya kita pastikan nilai x ini juga akan diambil kira dalam pengiraan. Oleh itu sekiranya kita membuat reverse calculation seperti ini, kita boleh dapati bahawa nilai x sama dengan 0.292 meter. Membawa maksud sekiranya kita ingin melukis aliran fully turbulent boundary layer, kita boleh anggap bahawa titik ini adalah origin dan kedudukan ini adalah x sama dengan 0.292 meter. So ini yang kita yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya kita perlu untuk memberi satu jarak yang baharu untuk menentukan turbulent boundary layer bermula pada titik mana dan berakhir pada titik mana. Oleh itu, oleh kerana kita telah dapat pengiraan yang ini, okay, kita boleh membuat pengiraan iaitu
jarak yang dilalui oleh turbulent sama juga dengan jarak total flat plate ini, maknanya jarak daripada sini ke sini. Okey, ditolakkan dengan jarak lamina. So jarak lamina adalah jarak daripada sini ke sini, tetapi dicampurkan dengan jarak x prime. So x prime ini apa? So x prime ini ialah jarak yang telah kita ukur di sini. Okay, jadi maksudnya awak nampak kita sebenarnya mengira jarak yang ini dicampurkan dengan jarak yang ini. Oleh itu kita telah mengira total distance daripada origin zero sehinggalah end of flat plate. So ini merupakan jarak keseluruhan turbulent boundary layer berlaku. Oleh itu sekiranya kita mengira jarak tersebut, kita dapati bahawa jarak turbulent ialah 2.69 meter. So it is mean that to calculate the turbulent boundary layer by using turbulent boundary layer calculation method, we only need to consider plate length of 2.69 meter only. It is because in laminar or turbulent theoretical, we develop their equations by assuming boundary layer start at x equal to 0 and delta is equal to 0. Ini alasan yang telah saya nyatakan tadi, kerana setiap pengiraan kita derive daripada keadaan boundary condition x sama dengan kosong dan delta sama dengan kosong. So oleh itu, andai kata kita mengira dalam keadaan seperti ini, maknanya kita sekarang ni kita mengira fully turbulent boundary layer thickness. Jadi dengan beranggapan bahawa pada hujung ini, kita mengira sekali lagi Reynolds number. So Reynolds number sama dengan rho ux over mu. Kita masukkan nilai x sama dengan 2.69 kerana kita beranggapan pengiraan kita adalah berasaskan fully turbulent boundary layer thickness. Okay. Oleh itu kita dapat Reynolds number yang berlaku di hujung plate ini adalah sama dengan 840,000. So 840,000 kira-kira 8.4 darab 10 kuasa 5. Oleh itu ia adalah lebih besar daripada 5 darab 10 kuasa 5. So kita beranggapan bahawa memang benarlah aliran tersebut adalah turbulent. Dan kita boleh mengira boundary layer thickness yang berlaku di sini dengan menggunakan rumus boundary layer thickness fully turbulent boundary layer, iaitu delta sama dengan 0.38x per Reynolds kuasa 1/5. Kita masukkan nilai x sama dengan 2.69 dan kita dapati bahawa delta adalah 0.0668. So kita beranggapan bahawa ketinggian boundary layer thickness di sini adalah 0.0668 meter. Okay. Dan secara sebenarnya kita kata kita boleh beranggapan bahawa ini adalah panjang plate yang sebenar. Okay, di sini laminar boundary layer berlaku, kemudian turbulent boundary layer berlaku dan boundary layer thickness at the end of this flat plate ialah 0.0668 meter. So if laminar boundary layer is neglected, the boundary layer thickness at the end of the plate is 0.0917 meter. It is 37% higher compared to the second calculation. Jadi kalau kita melihat calculation, sekiranya kewujudan laminar boundary layer thickness kita abaikan, kita dapati pengiraan kita mempunyai error sekitar 37%. Oleh itu, seterusnya kita mengira drag force. Okey, di dalam pengiraan drag force ini kita perlu faham
Okay, basic idea-nya ialah sekiranya kita mempunyai plate di sini, kita ada lamina dan kita pun faham kita mengira turbulent boundary layer di situ. Thickness di sini, okay, boundary layer thickness di sini, kita boleh mengira dengan menggunakan fully turbulent boundary layer. Kerana apa? Berdasarkan diagram ini, pengiraan kita tidak ada konflik. Tetapi, kita tidak boleh mengira total drag force dengan menggunakan CD atau sebagainya untuk fully turbulent boundary layer. Kerana apa? Sekiranya kita menggunakan rumus drag force untuk fully turbulent boundary layer, kita hanya mengira drag force disebabkan oleh angin ataupun bendalai yang melalui plate sepanjang ini sahaja. Kerana pada jarak ini sahaja fully turbulent boundary layer terhasil. Oleh itu pengiraan drag force kita akan salah. Jadi apa yang kita buat sebenarnya, kita perlu mengira keseluruhan plate. Okay, basic idenya ialah kita beranggapan bahawa kita mengira seolah-olah fully turbulent boundary layer berlaku daripada awal. Kemudian kita akan tolakkan sedikit dengan kesan yang diberikan oleh lamina boundary layer. Oleh itu, di dalam case ini, nilai CD untuk mencari drag force diberi dengan rumus ini. Jadi kalau kita lihat rumus ini, kita dapati bahawa ia adalah 0.073 per Reynolds number 1/5 tolak 1700 over Reynolds number. Jadi 0.073 di sini, ia reflect kepada nilai CD untuk total atau untuk fully turbulent boundary layer untuk keseluruhan plate. Tetapi seperti yang saya katakan, kita unfair sebab kita ada keseluruhan plate, so kita anggap dia adalah keseluruhan turbulent boundary layer. Sedangkan yang berlaku adalah lamina boundary layer dan turbulent boundary layer. Oleh itu sebenarnya ada kawasan yang kita kata kita perlu tolakkan. So nilai yang error di sini ditunjukkan di dalam equation sebagai 1700 over Reynolds number. Okey, so oleh kerana kita telah mengetahui rumus untuk CD, kita masukkan nilai CD tersebut dan kita dapati bahawa ia lebih kurang 0.00304 dan bolehlah kita masukkan nilai CD 0.00304 di dalam rumus ini dan seterusnya kita boleh mengira nilai drag force iaitu 0.885 Newton. So di sini nilai A di sini adalah nilai keluasan plate-plate tersebut. Okay, sekiranya kita diminta untuk mengira keseluruhan keadaan, kita perlu untuk mendarabkan dengan 2 kerana boundary layer berlaku di atas dan boundary layer juga berlaku di bawah. Kemudian saya harap pelajar tidak sahaja menghafal rumus ini, kerana rumus ini perlu digunakan pada keadaan yang tertentu. So keadaan tersebut ialah seperti ini, iaitu Reynolds critical pada 3/10^5 kita menggunakan rumus ini. Jika Reynolds criticalnya bertambah 5/10^5 seperti ini dan Reynolds critical 6/10^5 adalah nilai ini. Dan nilai ini akan sentiasa berubah. Walau bagaimanapun di dalam silibus kita memadai untuk para pelajar mengingati ketiga-tiga rumus ini. Okay, kerana sebenarnya kita boleh buat pengiraan lain untuk Reynolds critical yang lain tetapi ia tidak mencakupi di dalam silibus 2323.